Assalamualaikum dan salam Syurakusang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita tengah hari. Kementerian Pelajangan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP menyasarkan 1.2 juta pelancong datang ke Sarawak selepas pembukaan semula sepadan negara kelab. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN telah membuat keputusan untuk membuka semula sempadan negara pada 1 April ini. Tabahnya, ia adalah satu keputusan yang dinantikan agar dapat merancakkan kembali industri pelancongan kerana usaha untuk membuat sekatan pergerakan tidak boleh dilakukan selamanya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Miao City Bundle Fest 01 di Pekarangan Maidin Semariang pada Ahad. Sementara itu, bercakap mengenai Miao City Bundle Fest, beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak menyokong penuh golongan muda mengadakan program seperti itu. Tambah beliau, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak komited membantu golongan muda yang berkecimpung dalam perniagaan di negeri ini. Berita seterusnya, isu kekerapan gangguan bekalan air dan tekanan air rendah yang dihadapi penduduk daerah Berkenu bakal diselesaikan dengan pelaksanaan projek penggantian paip serta pembinaan platform koridor utiliti di kawasan tersebut. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, projek hasil kerjasama erat antara Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAB dengan pihak kontraktor Pan Borneo itu dijangka siap menjelang suku ketiga tahun 2022. Jelas beliau, pelaksanaan projek rakyat bernilai 40 juta ringgit itu yang kini dalam fasa pembinaan oleh pihak JBAB sangat penting. Menurutnya, skop kerja projek tersebut merangkumi pemasangan saluran paip sepanjang 30.6 km, menaik taraf sistem pengepaman di stesen pam penggalak Bukit Song, pembinaan takungan Bukit Tanah serta pembinaan tangki aras tinggi di Pekan Berkenu. Beliau berkata demikian semasa menghadiri sesi lawatan tapak dan taklimat di Pejabat Pakej Kontrak Kerja WPC 11 Berkenu di Miri pada Ahad. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu lagi, masalah gangguan bekalan air tersebut adalah berkaitan dengan pemindahan saluran paip yang melibatkan pembinaan pakej projek Lebuh Raya Pan Borneo yang ada di kawasan berkenaan. Pemindahan saluran paip yang melibatkan pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo, pakej yang ada di kawasan ini. Dan oleh itulah maka kita ingin mendengar apa masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu daripada kedua-dua pihak JBAB di kawasan ini dan juga daripada unit Pan Borneo JKR. Apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut supaya keperluan air bersih, air terawat di kawasan yang berhormat Datuk Rozi, kawasan Berkenu, dapat kita selesaikan dengan segera dan kawasan-kawasan yang sekitar. Selanjutnya, program sambutan Hari Air Sedunia peringkat Sarawak bertemakan Crown Water Making the Invisible Visible telah dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Keciang di Dewan Serbaguna Kampung Sinar Budi Lama pada Sabtu. Menurut Keciang, program yang disambut pada 22 Mac itu merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1993 dalam usaha meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu air. Katanya, ia juga bertujuan memenuhi sasaran matlamat pembangunan mampan yang dilancarkan pada 2015 bagi memastikan setiap individu mempunyai akses kepada air bersih pada tahun 2030. Sehubungan itu, beliau yang juga pengurusi Majlis Pembandaran Kota Padawan memberitahu kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan sumber air mencukupi dan selamat untuk diminum. Di samping itu, ia juga bagi memastikan bekalan air diterima oleh pelbagai sektor pengguna dari segi domestik, industri, pertanian, peternakan dan perikanan. Majlis tersebut telah dirasmikan secara simbolik dengan melepaskan 10,000 ekor anak ikan lampan Jawa sumbangan Jabatan Pertanian Bahagian Kuching ke sungai. Ke perkembangan berikut.
Penglibatan peruncit yang menjadi rakan strategik dalam menjayakan program Jualan Keluarga Malaysia PJKM telah banyak membantu meringankan beban pengguna. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, penganjuran PJKM memberi peluang kepada pengguna membeli barangan keperluan harian dengan lebih murah daripada harga semasa sekaligus meringankan kos sara hidup. Barang-barang keperluan harian orang-orang kita, masyarakat kita pada harga yang agak murah, lebih murah daripada biasa. Jadi inilah program ini tujuannya adalah mensasarkan kepada golongan-golongan B40 dan juga golongan-golongan M40 supaya mereka dapat menjimat sambil mereka membeli barang-barang keperluan harian mereka. Jadi tujuan program adalah seperti yang saya katakan tadi, meringankan sedikit pembelanjaan dan juga pembelanjaan penjimatan tersebut dapatlah digunakan untuk membeli barang-barang lain, keperluan-keperluan lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan PJKM di perkarangan tempat letak kereta Family W Grosser Tanjung Manis pada Sabtu. Program itu dianjurkan oleh Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Negeri, cawangan mukah bersama agensi-agensi seperti Persatuan Nelayan Sarawak, PENESA dan Family W Grosser dari 26 hingga 27 Mac 2022 dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Insinyur Yusof menambah pegawai penguatkuasa KPDNHEP akan terus melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan bagi memastikan bekalan sentiasa stabil dan mencukupi untuk keperluan pengguna. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah memberitahu inisiatif Jualan Keluarga Malaysia yang dilaksanakan di seluruh negara membolehkan rakyat berbelanja dengan tawaran harga yang berpatutan. Katanya program tersebut merupakan satu usaha kerajaan untuk menyokong pemulihan ekonomi khususnya sektor peruncitan dalam negara serta mengembalikan keyakinan kepada pengguna untuk keluar berbelanja di seluruh negara. Selari dengan matlamat tersebut, kerajaan dan khususnya KPDNHEP telah merancang pelaksanaan jualan murah keluarga Malaysia pada tahun 2022 ini yang berteraskan konsep 3R, iaitu recovery, pemulihan ekonomi, revitalize, iaitu merancangkan ekonomi kita semula, dan revive, iaitu menghidupkan semula apa-apa juga aktiviti ekonomi yang telah pun kira terbengkalai disebabkan oleh pandemik COVID. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen Hindari Plastik Sekali Guna peringkat daerah Limbang dan Jualan Keluarga Malaysia di Pekan Medamit pada Sabtu. Menurut beliau, kerajaan telah memperuntukkan 10 juta ringgit di bawah bajet 2022 khusus untuk mempromosi dan mengadakan kempen menggalakkan rakyat Malaysia berbelanja bagi merancangkan ekonomi negara di pelbagai peringkat. Seterusnya, Konvensyen Kaunseling Antarabangsa ICC 2022 akan dianjurkan pada 1 hingga 4 November depan di Hotel Riverside Kuching dengan tema baharu Standing Alone Together, Managing the Paradox yang dipilih sebagai pengganti isu kontemporari dalam kaunseling. Timbalan Usaha Kerajaan Negeri Sarawak, Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr. Sabariah Putih berkata tema tersebut seiring dengan isu semasa pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada seluruh dunia. Jelasnya, acara tersebut juga akan memperkenalkan pelbagai keistimewaan Sarawak dari segi masakan tempatan seperti laksa Sarawak, mi kolok, bubur pedas, linut dan ayam panso, termasuk pemandangan panoramik dan keunikan budaya. Justeru, beliau berharap konvensyen tersebut kelak akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak khususnya profesional serta pengamal dalam kaunseling dan psikologi. Beliau berkata demikian ketika berucap di Simposium Kaunseling Kebangsaan 2022 di Bangi, Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam majlis itu, Datuk Sabariah telah dianugerahkan sebagai tokoh pengurus sumber manusia aplikasi psikologi kaunseling yang disampaikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rina Harun. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak mencatat 631 kes positif baru pada Ahad melibatkan 32 daerah menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 295,430 kes setakat ini.
Menurut laporan harian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 212 kes dikategorikan sebagai klinikal 1 iaitu tiada gejala, 415 kes dalam kategori 2 gejala ringan, 1 kes dalam kategori 3 jangkitan paru-paru, manakala masing-masing 1 kes dalam kategori 4 dan 5 iaitu memerlukan oksigen dan ventilator. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat 2 kes kematian baru akibat wabak itu melibatkan kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun dari Serian dan lelaki berumur 51 tahun dari Sibu. Turut diisytiharkan penamatan kluster lorong cahaya maju Kuching menjadikan jumlah yang aktif setakat ini adalah 7 kluster. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.